Berani berpikir bebas. Siri ke-33. Penjelasan saintifik. Bagaimana doktrin membentuk otak. Kemudian otak membentuk dogmatisme. Sadar atau tidak, kebanyakan manusia tidak pernah benar-benar menilai sama ada kepercayaan yang mereka yakini sebagai benar itu sebenarnya benar atau tidak. Mungkin ia hanya sebuah konsep kebenaran yang tidak ada realitinya, yang diterima sejak kecil, dan diwarisi sehingga dewasa. Namun apakah sebuah konsep tentang kebenaran yang tidak terbukti benar, boleh bertahan sebagai sebuah kepercayaan yang dianggap benar, sehingga dewasa? Jawabannya, iya boleh dan ada fakta saintifiknya. Dari sudut neuroscience, di zaman anak-anak otak belum matang, bahagian otak yang bertanggung jawab terhadap penilaian rasional, kawalan emosi, dan keupayaan menimbang hujah yang tertumpu di organ korteks prefrontal masih belum berkembang sepenuhnya. Otak berada dalam keadaan neuroplasticity yang sangat tinggi, yaitu satu keadaan daya sedang membentuk sambungan neuron-neuron berdasarkan deria, apa yang dilihat, didengar dan yang diulang-ulang. Pada tahap ini, anak-anak tidak mempunyai kapasiti biologi untuk mempersoalkan maklumat. Mereka tidak menilai. Mereka hanya menyerap. Secara psikologi, mereka bergantung sepenuhnya kepada pihak yang berautoriti, ibu bapa, keluarga, dan persekitaran terdekat. Apa sahaja yang datang daripada otoriti ini diterima sebagai kebenaran, bukan sebagai hipotesis. Kepercayaan tidak masuk melalui proses tapisan rasional, tetapi terus tertanam sebagai asas struktur otak. Apa yang ditanam pada usia awal ini bukan sekadar maklumat tetapi rangka jaringan neuron. Setiap pengulangan seperti doa, cerita ancaman janji ganjaran akan menguatkan sambungan sinaps antara neuron, menjadikan jaringan tersebut semakin dominan. Otak sedang membina asas. Apabila seseorang membesar, asas ini tidak diganti. Ia diperkuatkan. Proses pembelajaran seterusnya bukanlah membina dari kosong, tetapi menyusun di atas struktur yang sedia ada. Jika diumpamakan seperti membina sebuah piramid, tapaknya dibentuk sejak kecil, dan apabila usia meningkat, manusia hanya menambah batu-batu di atas dasar yang sama. Mereka jarang atau tidak pernah menyoal kembali sama ada tapak itu sendiri benar atau tidak. Begitu juga secara psikologi, maklumat baharu tidak dinilai secara neutral. Ia ditapis supaya selari dengan kepercayaan yang telah ada. Fenomena ini dikenali sebagai confirmation bias, yaitu kecenderungan semula jadi otak untuk menerima maklumat yang menguatkan kepercayaan lama dan mengabaikan atau menolak maklumat yang bercanggah. Ini bukan kegagalan moral atau kelemahan pribadi. Ini adalah fungsi normal otak manusia yang sedang cuba mengekalkan kestabilan dalaman. Menjelang dewasa, jaringan neuron yang terbentuk sejak kecil berubah menjadi matang dan stabil. Sambungan sinaps yang kerap digunakan menjadi semakin kuat, manakala laluan alternatif yang jarang digunakan menjadi lemah. Pada tahap ini, kepercayaan yang diterima sejak kecil tidak lagi dirasakan sebagai kepercayaan. Ia dirasakan sebagai kebenaran mutlak, yang menjadi sesuatu yang tidak asing, normal, dan tidak perlu dipersoalkan. Disinilah satu perkara penting berlaku. Kepercayaan tidak lagi wujud sebagai idea, tetapi menyatu menjadi bahagian dari diri seseorang. Ia menjadi identiti diri. Maka mempersoalkannya bukan lagi soal hujah tetapi ancaman terhadap diri. Otak mentafsir pandangan berbeza sebagai bahaya, bukan sebagai maklumat. Kerana itu secara otomatis, rata-rata manusia bersikap siap untuk mempertahankan kebenaran yang telah terbina, bukan untuk menilainya semula. Walaupun secara fakta ditemui kecacatan, percanggahan, atau kelemahan dalam kepercayaan tersebut, jalan yang paling mudah ialah mengabaikannya. Bukan kerana kebenaran itu tidak penting, tetapi kerana kos untuk mengubahnya terlalu besar. Mengubah kepercayaan bukan sekadar menukar pendapat. Ia menuntut meruntuhkan struktur dalaman yang telah lama menyokong rasa terpelihara, makna hidup dan identiti diri. Ia memerlukan kekuatan merobohkan piramid yang telah dibina sepanjang hidupnya, dari puncak hingga ke akar-akarnya. Dan proses ini bukan sahaja sukar, tetapi menyakitkan. Bukan hanya sakit pada emosi, tetapi juga mengganggu sistem biologi tubuh. Secara psikologi dan neurologi, inilah sebab mengapa manusia lebih rela mempertahankan kepercayaan yang cacat daripada membinasa dan membinanya semula. Otak memilih kestabilan berbanding kebenaran. Otak memilih survival berbanding kebenaran. Pada tahap ini,
Kepercayaan tidak lagi disimpan sebagai maklumat fikiran semata-mata. Ia telah meresap ke dalam sistem emosi. Di dalam otak, neuron berhubung melalui sinaps dan dendrit membentuk rangkaian yang bukan sahaja menyimpan idea, tetapi juga emosi, rasa takut, rasa bersalah, harapan, ganjaran, dan ancaman. Sebab itu fakta dan hujah rasional sering gagal. Kerana rasional hanya menyerang struktur fikiran, sementara otak bertindak balas dengan emosi atas dasar sistem pertahanan. Apabila seseorang cuba mengubah sistem kepercayaan ini, apa yang berlaku bukanlah pencerahan segera, tetapi kegoncangan dalaman. Rasa kebimbangan, ketakutan, malah boleh memberi kesan biologi fizikal, seperti berkeringat dan menggeletar respon dari hormon adrenalin. Ini kerana sistem saraf kehilangan kerangka kestabilan yang selama ini dipegang. Proses ini boleh disifatkan sebagai satu bentuk kiamat psikologi. Untuknya dunia dalaman sebelum dunia baharu boleh dibina. Apatah lagi apabila kepercayaan tersebut disertakan dengan ancaman neraka, sesat, kafir atau hukuman abadi. Ketakutan ini tidak wujud di tahap rasional tetapi tertanam sebagai memori emosi. Maka itu, mempertahankan kepercayaan bukan lagi soal benar atau salah, tetapi soal keselamatan diri. Jika seseorang jujur mengamati proses ini dalam dirinya sendiri, satu hakikat yang tidak selesa akan muncul. Kebanyakan kepercayaan tidak pernah dipilih secara sedar. Ia diterima ketika tidak ada daya menilai, diperkuat melalui pengulangan, dan dipertahankan oleh otak yang sedang cuba bertahan. Dogmatisme bukan lahir kerana manusia bodoh, tetapi kerana sistem otomatik otak manusia membina struktur yang terlalu kukuh untuk digoncang. Dan itulah sebabnya mengapa perubahan jarang berlaku ketika hujah dibentangkan, namun ada potensi muncul perlahan-lahan selepas lama emosi reda, yaitu ketika retakan kecil yang menyakitkan itu mula membuka ruang dari dalam. Sebagai penutup saya katakan begini, ini bukan sekadar penjelasan, tetapi disahkan melalui pengalaman mengenal diri saya sendiri. Sejak di zaman anak-anak didoktrin, kemudian menjadi dogmatis, kemudian proses kiamat meruntuhkan piramid, hingga akhirnya membangun asas-asas baru. Berani berfikir bebas. Sir Moza.